Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kami kongsikan awalan tadi, iaitu pada pukul 11 pagi tu kita akan bersama dengan tetamu jemputan kita, di mana segmen Bual Bicara Agensi Islam kita bersama dengan Tabung Baitul Mal Sarawak. Dan semestinya pada pagi ini kami keseorangan, iaitu bersama dengan pengurus besar Tabung Baitul Mal Sarawak, iaitu yang berbahagia Datuk Haji Abang Muhammad Shibli bin Haji Abang Muhammad Naili, iaitu pengurus besar Tabung Baitul Mal Sarawak. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita Datuk? Alhamdulillah bagus. Jadi Alhamdulillah pada pagi ini, iaitu Bual Bicara Agensi Islam kita bersama dengan pengurus besar Tabung Baitul Mal Sarawak, iaitu semestinya pada pagi ini kita bincangkan tentang perkembangan terkini Tabung Baitul Mal Sarawak. Dan sebelum itu Datuk, seperti mana yang kita tahu Datuk, berkenaan dengan Tabung Baitul Mal Sarawak tu, orang akan ingat zakat, dan orang akan ingat tentang bantuan-bantuan yang disediakan. Boleh yang berbahagia Datuk terangkan sejarah wujudnya penubuhan Baitul Mal Sarawak ini Datuk? Silakan Datuk. Okey, terima kasih kepada DJ Hafiz. Tapi dulu saya ucap terima kasih atas ruang dan peluang ini daripada pihak Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak, Radio Aris tu, untuk buat bicara lagi lah berhubung dengan salah satu institusi Islam, Baitul Mal tu. Jadi apa yang nak saya tekankan di sini ialah orang selalu memikirkan dalam bab Baitul Mal ini, orang akan tertanya lah selalunya apa ya bantuan yang boleh mereka dapat, bagaimana Baitul Mal sepatutnya bergerak dan sebagainya lah. Jadi apa yang saya nak nyatakan di sini ialah satunya, kalau kita bila mendengar nama Tabung Baitul Mal Sarawak ini, kita jangan melihat atas nama Baitul Mal itu saja. Pertama, kita harus faham hakikat kenapa wujudnya Baitul Mal itu. Jadi pertamanya, kalau kita lihat sebagai Islam tu, ni ada rukun Islam. Jadi salah satu daripada rukun Islam tu, iaitu rukun Islam ketiga, ialah tentang kewajipan menunaikan zakat. Jadi apabila menunaikan zakat ini, maka ini adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umat manusia tu. Apabila kita dah mengaku diri kita Islam, jadi bermakna bila ada lebihan harta wang atau kita tu mestilah dibayar kewajipan berzakat tadi. Jadi dalam hal ini, zakat ini tidak dapat diagih-agih kita ke diri aja. Ianya perlu dibayar melalui sebuah institusi, iaitu Baitul Mal. Jadi gelarnya Baitul Mal tadi. Jadi dalam bahasa Arab, Baitul Mal ni adalah sebagai sebuah rumah harta, ataupun boleh dikenali sebagai perbendaharaan ummah. Jadi bermakna kalau kita melihat konteks negara atau negeri, ni ada perbendaharaan juga, ni ada treasury function of the country or of the state, di mana mereka mengumpul segala kutipan-kutipan, keperluan-keperluan keuangan dalam sebuah negara atau negeri. Jadi begini juga yang kita namakan Baitul Mal ini dalam konteks Islam lah. Jadi apa yang kita kutip ini adalah daripada kewajipan masyarakat yang layak untuk membayar zakat, dan yang nak sedekah dan memberi bantuan dan sebagainya. Jadi dari situ maka Baitul Mal wujud dalam Islam even sejak daripada zaman Rasulullah SAW lagi. Dan tujuannya adalah untuk membantu orang yang dinyatakan sebagai golongan yang berasnaf. Golongan yang berasnaf tu ada 8. Jadi antara keutamaannya adalah diberi kepada fuqara dan masakin, iaitu fakir dan miskin. Fakir tu orang nama-nama hardcore lah, hardcore poor lah. Miskin tu is poor. Jadi tu adalah kaedahnya dalam erti kata, bila kita nak mengagihkan kepada mereka, ada caranya, ada kata orang, ada syaratnya dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat macam tu tadi, maka dapatlah kita tahu bahawa Baitul Mal tu wujud kerana adanya Islam, adanya rukun Islam, dan adanya kewajipan berzakat, kewajipan orang untuk membayar zakat, nak membantu dan sebagainya. Jadi dalam perspektif semasa tu,
macam mana untuk sebuah negeri atau negara nya perlu ada Baitul Mal tu, jadi kita kena ada punca kuasanya. Jadi punca kuasa untuk ambil duit daripada masyarakat tu atau menerima wang daripada masyarakat tu nya kena ada peraturan dan undang-undang. Jadi kita alhamdulillah kita sudah ada dahulu apabila ditubuhkan tabung zakat dan fitrah dalam tahun 66 dulu, nya ada undang-undang zakat dan fitrah 1966 nombor 6 atau nombor 7. Jadi selepas ya apabila kita orang Islam makin banyak, ya polisi-polisi yang digubalkan oleh pemimpin-pemimpin Islam kita telah dapat kita mempunyai Ordinan Majlis Islam. Ordinan Majlis Islam sebenarnya lama dah, 1956 dan 57. Jadi ia telah dibuat pindaan dalam tahun 1984. Maka tertubuhlah tabung Baitul Mal Sarawak, dan ada juga dibuat pindaan dalam tahun 2001. Dan penubuhan Baitul Mal tu nya ada punca kuasanya. Jadi bermakna kita menerima wang daripada masyarakat untuk kewajipan berzakat tu nya cukup teratur lah, cukup terkawal dan sebagainya sebabnya ada undang-undang. Jadi di sialah kuasa mengutip tadi, mengagih duit zakat dan juga sedekah dan juga wakaf tu nya lebih teratur. Jadinya si kata orang bagi siapa-siapa boleh mengutip wang zakat apa sih boleh. Nya ada peraturannya, ada undang-undangnya yang telah dinyatakan di dalam Ordinan Majlis Islamnya. Jadi dalam hal ini apabila dah ada undang-undang, maka akaunnya perlu diaudit, akaunnya diaudit oleh Jabatan Audit Negara, dan orang yang mengendalikan Baitul Mal ya, dia perlu mempunyai prosedurnya, peraturannya, hukum-hukumnya telah dipersetujui pada peringkat mufti dan sebagainya. Jadi maka dari segi pematuhan syariah yang semua cukup. Jadi maka bila kita nak agih wang zakat yang paling penting, bila orang bayar zakat yang paling penting adalah siapa yang kita agih, kita ngikut kepada 8 asnaf yang nak diagih ya. Munya hal wakaf yang kita terima, wakaf tunai yang terima, kita ngikut peraturannya, sirahnya. Manakala wang sedekah gini kita menggunakannya untuk tujuan kebajikan dan sebagainya. Jadi dalam erti kata lain, apa yang saya dapat nyatakan di sini, siadalah orang lihat bila Baitul Mal tu perlu kata orang perlu pada kacamata kita. Kena Baitul Mal tu cik nolong, kena Baitul Mal tu si boleh. Kita kena lihat secara luas seperti yang saya nyatakan dari mula tadi, adanya Islam, adanya rukun Islam, maka adanya zakat maka adanya Baitul Mal. Jadi dalam Baitul Mal yang ada orang yang diamanahkan dalam pelaksanaan peringkat dunia ya, nya ada undang-undang melalui Ordinan Majlis Islam dan sebagainya. Dan orang yang dilantik pun perlu mematuhi garis panduan atau pemantuhan syariah yang telah ditetapkan oleh Sidak Mufti dan sebagainya. Jadi apa-apa yang kita lakukan semuanya dalam kerangka yang kata orang yang terkawal dan sempurna. Jadi dalam erti kata sebuah Baitul Mal tu hendaklah dilihat sebagai sebuah organisasi perbandaan Islam yang perlu mengutip daripada masyarakat, dan kutipannya diagih juga kepada masyarakat yang memerlukan, dan seterusnya memastikan Baitul Mal mengikut piawaian atau pematuhan syariah yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah atau pemimpin dalam sebuah negara atau negeri. Ya sedikit banyak yang boleh saya ceritakan dulu. Terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Datuk di atas penerangan yang menarik berkenaan dengan sejarah penubuhan Baitul Mal, dan di sampingnya hukum hakam berkenaan dengan pengagihan Baitul Mal itu sendiri. Seterusnya berkenaan dengan 4 program utama yang kita tahu, seperti mana dimaklumkan terlebih awal dahulu, dan boleh yang berbahagia Datuk terangkan berkenaan dengan 4 program utama. Selainnya juga, program ini dapat mengatasi masalah kemiskinan di negeri kita, khususnya di negeri Sarawak. Silakan Datuk. Okey, terima kasih DJ Hafiz. Macam apa yang telah saya nyatakan awal-awal tadi, bahawa peranan sebuah perbandaan Islam atau Baitul Mal ini
memanglah hakikat kewujudannya adalah untuk mengatasi isu-isu kemiskinan dalam masyarakat kita lah, khususnya orang Islam lah. Jadi dalam erti kata lain, pendekatan yang kita gunakan sebagai sebuah organisasi yang berharap penuh dengan kutipan zakat yang dibayar. Kalau orang banyak bayar, maka mampulah kita untuk bagi lebih banyak juga. Kalau orang tidak membayar atau sengaja tahu ada kewajipan zakat tapi sik juga bayar, susah juga kita. Jadi kita tidak ada peruntukan daripada kerajaan dan sebagainya. Kita berharap betul-betul daripada kutipan zakat yang kita perolehi daripada masyarakat yang sedar hakikat kewajipannya dalam rukun Islam yang ketiga tadi. Jadi Baitul Mal perlu mencorakkan bantuannya yang paling utama. Yang paling utama. Sebab sumber kita ya adalah cukup-cukup untuk kita memastikan yang mana bantuan itu dapat memberi kesan jangka panjang kepada ummah kita. Sebab dalam bab zakat ini, sedaya upaya kita ialah kita mahu masyarakat yang ditolong kita ya adanya terlepas daripada kitaran susah ya, kitaran kemiskinan ya. Jadi dalam hal ini yang kita telah rangka dari awal dahulu sejak penyusunan semula organisasi Baitul Mal tu dalam tahun 1999 dahulu, kita memberi penekanan kepada 3 program utama dulu. Dan kemudian ini dalam tahun 2020 kita dah tambah lagi satu, iaitu program keempat ya. Yang 3 program utama. Yang pertama ialah dari segi pendidikan. Kita nak masyarakat Islam yang dibantu tu, dia dapat kata orang terlepas pandang lah. Dan yang akan dibantu supaya dapat terus belajar, terus bersekolah kata orang, supaya soal siapa belajar, soal si dapat pergi ke universiti ya, si boleh timbul. Sebab insya-Allah Baitul Mal selain daripada dan dapat beasiswa ke apa, Baitul Mal ada nolong untuk dan peringkat awal lah, supaya surat tawaran yang diberi kepada mereka dan dapat. Boleh kita nanya siapa-siapa lah, kita boleh nanya pada tunggal kita sama kawan kita, banyak yang mendapat bantuan daripada kami orang. Dan kedua ialah kita fokus tentang kebajikan. Kebajikan tu kita dapat nak melihat ada wujud dalam kalangan orang Islam kita si terbela, si pandai si cukup untuk makan, minum dan sebagainya. Dan ketiga, kita nolong juga untuk organisasi Islam. Jadi 3 tu utama dulu. Organisasi Islam seperti suruh, masjid dan persatuan-persatuan yang menganjurkan aktiviti-aktiviti yang dapat memajukan orang kita. Jadi dalam 3 program tu memang pendidikan paling penting, kebajikan dan seterusnya organisasi Islam. Jadi apa yang nak saya nyatakan di situ ialah kita nak orang kita sekurang-kurangnya anak dan ada ilmu pengetahuan. Bila ada ilmu pengetahuan dan yang bersekolah dan yang pergi belajar tinggi peringkat universiti dan sebagainya, bila datnya kelak dah ada kedudukannya, datnya dapat membela dirinya dapat membawa dirinya dalam kehidupan di dunia tu. And then kedua, dari segi organisasi kebajikan tadi, kita mau pastikan kebajikan orang kita selain daripada apa yang telah dibuat bantu oleh kerajaan. Kerajaan dah bantu, tapi kita bantu juga. Kadang ada tempat-tempat yang tertentu orang kita ya mungkin belum dibantu atau terlepas pandang dan sebagainya, maka kami bantu juga. Dan kadang pun jumlah bantuan ya kami orang tu ejen pelengkap kepada kerajaan. Ejen pelengkap. Apa yang kerajaan lakukan adalah teruskan. Memang kita sokong kerana duit daripada kerajaan adalah hasil daripada negara, hasil daripada negeri, dan dia pun ngagih semula melalui bantuan-bantuan welfare, kebajikan dan sebagainya. Dia juga kami, tapi kami orang pada peringkat orang Islam si kami, singan-singan kata orang, tapi dapat juga kita memastikan orang-orang kita yang memerlukan tu, yang berasnaf tu dapat menyarai kehidupan seharian mereka. Jadi ada juga sampai sehingga kita nolong dari segi kos perubatan mereka dan sebagainya. Banyaklah, boleh pergi ke laman web kita untuk mendapat perincian apakah aktiviti program-program yang ada kami sediakan. Dan seterusnya untuk organisasi Islam kita nolong
dari segi sidang persatuan dan NGO, masjid, surau dan sebagainya, kita nak pastikan aktiviti-aktiviti di surau dan masjid itu berjalan dengan baik, lancar, supaya hal-hal dakwah, hal-hal kemajuan ummah tu akan sentiasa terpelihara. Dan yang terkini pada tahun 2020 ke atas, kita telah mula menganjurkan satu program melalui aktiviti yang dapat memberi kemahiran kepada masyarakat kita. Jadi berlaku dalam masyarakat kita, ada dalam kalangan anak orang kita tu, dia si dapat pergi belajar jauh, kata orang. Mungkin bahasa senang lah. Siapa belajar jauh, mungkin kerana apa nama nasib berapa pandai gila, atau Rizal nasib cukup untuk dapatnya belajar lagi tinggi. Dan kita melihat juga daripada adanya Syahadah Pulau Papa di kampung dan sebagainya. So kita mula satu program yang kita ada berapa gig khusus, ada 30 lebih gig khusus, 36 khusus yang lebih memberi penekanan untuk kemahiran. Jadi sidak tu akan buat training, kami mula training 2 hari je. Katakan saya beri satu contoh lah, penyelenggaraan hawa dingin aircon, servis aircon. Kini tu mun kita pandai servis aircon, katakanlah sige aircon, kita boleh dapat untung lah, berani saya madah lah. Kita ngecas orang kadang RM30, ada orang RM40, RM50, depend apa yang dicuci, dibuang, kita apa. Katakanlah dalam satu hari kita dapat 2 atau 3 aircon, kita akan untung RM20, dapat RM40. Mun banyak lagi ya. Jadi kemahirannya diberi kami orang dalam masa 2 hari je. Jadi bermakna dia si berhenti siajak mah. Dan lalu dapat pandai makai kemahirannya untuk menjadi. Ada juga kita ngajar dari segi gini menjalan perniagaan online. Nah, semua daripada kita WhatsApp kosong bagus kita. Gini kita ngatur promosi kita dan sebagainya. And then macam sidang perempuan ada diajar gini, nak ajar masak dan sebagainya. Kerana khusus tu hari tu si lejuk ada orang. Jadi orang akan rindu, akan fokus dan sebagainya. Dan kita sudah ada orang yang telah ditrain kita lebih daripada 7,000 orang. Jadi ada success story dia. Ada dalam kalangan mereka cara welding, cara molah kursi, molah meja dan sebagainya. Sidak tu bukan saja kita nimbul minatnya, kedua kita mungkin dia mana aku nak belajar lagi. Yang boleh pergi vocational, yang boleh pergi ILP, Institut Latihan Perindustrian. Yang boleh. Atau nya ingin nak berniaga, yang berniaga lah ke diri. Atau nya nak bekerja. Orang akan tanya, kau ada pengalaman sih? Atau kami ada kemahiran. Nakkah ada nilainya? Daripada nya datang kosong gambar sertifikat saja. Jadi nya ada pengalaman secara kemahiran tadi. Ya nak dipolah kami cara baru kan tadi. Yang keempat, jadi kita melihat dengan pendekatan yang kita gunakan. Kalau kita lihat dari segi pendidikan tadi, gini kami dapat mengatasi masalah kemiskinan. Biar yang mudah pergi belajar tadi, atau yang ada ilmu pengetahuan, sekurang-kurangnya dapat cari kerja lah. Dapat cari kerja. Macam kami ada kita yang dah telah dihantar ke universiti apa semua. Selama Baitul Mal disusun semula tu berapa ratus juta sudah kita keluar daripada duit zakat. Kalau tidak silap saya lah. Sejak 99 hingga tahun 2020 21 tahun kami saya dah rekod nak sampai 2021 kadangnya belum diaudit lagi. Jumlah untuk bantuan pendidikan kita dah ngeluar 215 juta untuk 133,000 penerima dah yang pergi belajar, pergi peringkat rendah, menengah dan juga yang banyak. Ada dalam kalangan sidak tu sudah tukang bayar zakat lagi tu. Ada tukang bayar zakat. Dan untuk kebajikan tadi, wish kita nulung juga selain daripada kerajaan nulung juga. Jadi orang yang ditolong kami tu 293,000 lebih. Jumlah kita keluar dah 119 juta selama kira 21 tahun lah. Dia juga untuk kita dengan sidak surau, masjid, NGO, persatuan dan sebagainya 25,800 lebih entiti yang kita dah keluar 103 juta. Jadi bermakna kalau kita lihat di situ Baitul Mal tadi mun nak madah dia dapat mengatasi kemiskinan. Kemiskinan bukan satu perkara yang senang.
kerajaan setiap tahun menyediakan peruntukan melalui beratus agensi seluruh Malaysia pergi siapat mengatasi kemiskinan. Kita hanya dapat mengurangkan kesusahan, kesukaran, apa yang orang yang terkesan, ia tidak dapat kita. Tetapi si salah daripada si kena tolong langsung. Jadi nak madah nak mengatasi kemiskinan secara keseluruhannya, ia adalah satu tanggungjawab bersama. Baik pada peringkat kerajaan, peringkat entiti-entitinya, peringkat NGO dan sebagainya, peringkat masyarakat sekalipun, peringkat keluarga sekalipun, ialah ada tanggungjawab masing-masing. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum itu kecuali kaum itu sendiri mengubah dirinya, dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Jadi apa yang nak saya nyatakan di situ ialah perspektif bagaimana Baitul Mal nak hulung dalam isu-isu kemiskinan tu ada. Dari segi bantuan pendidikan tadi, kedua dari segi bantuan kebajikan, ketiga dari segi kemahiran tadi, dan keempat kita hulung-hulung institusi, katakan institusi suruh masjid kita dapat membentuk dari segi saksiah orangnya alam melalui bantuan-bantuan suruh dan masjid pun aktiviti lah. Jadi di sia dapat kami merhatikan bahawa apa yang telah kita lakukan selama ini memang ada yang telah berjaya, dan ada jenis orang tu bila daknya dapat bantuan gajah daknya hanya berharap ajalah si dapat dah, tapi si ramailah yang ramainya, especially kita memberi pengkhususan kepada bantuan pendidikan. Memang banyak dalam kalangan orang kita dah sudah mula membayar melalui zakat potong gaji dan sebagainya. Ialah dapat saya tekankan. Ya, adalah sedikit berkenaan dengan 4 program keras, dan di sampingnya juga mempunyai peranan dan fungsinya. Dan alhamdulillah setakat tu kita boleh nanggah ada juga di kalangan penerima bantuan yang telah kembali balik duit netek kepada pihak tabung Baitul Mal Sarawak. Ia adalah sedikit dengan perkongsian kita pada pagi itu, dan insya-Allah lepas tu pelbagai lagi info terkini yang kita kongsikan kepada pendengar semua berkenaan dengan pembangunan hartanah yang berbahagia Datuk. Sebagaimana yang kita tahu, bukan sahaja dari segi zakat, bantuan-bantuan yang disediakan, mungkin yang berbahagia Datuk boleh kongsikan berkenaan dengan pembangunan hartanah menerusi tabung Baitul Mal Sarawak. Silakan. Terima kasih. Memanglah ada orang bertanya, perlu penjelasan, pencerahan kenapa Baitul Mal terlibat dalam pembangunan hartanah dan sebagainya. Kalau kita melihat dari segi peruntukan ordinan Majlis Islam itu sendiri, memang lembaga Baitul Mal dan Wakaf tu, atau Baitul Mal lah yang pun bergeraknya adalah bertanggungjawab untuk menjaga aset-aset pemilikan umat Islam. Jadi aset-aset pemilikan umat Islam tu nya disediakan kita pertamanya untuk memastikan bahawa kita umat Islam melalui Majlis Islam atau melalui usaha Baitul Mal nya perlu mempunyai kekuatannya. Kekuatan dalam erti kata lain nya macam kita manusia juga, kita manusia selain daripada kita ada pendapatan untuk kita berbelanja, kita hidup pun kita perlu ada aset juga. Jadi Baitul Mal atau Majlis Islam macam dia juga. Dia ada kutipan dan zakat apa kira diagihkan, kata dibelanjakanlah untuk menolong orang susah. Jadi pada masa sama nya perlu tentu ada simpanan yang sedikit, iaitu antaranya ialah melalui pemilikan aset tadi yang menggunakan pembangunan dalam hartanah. Jadi kita nak berisi aset tu, satunya kita kena pastikan bahawa aset yang produktif, aset yang dapat menghasil sewa, menjana sewa. Kedua, kita ada cukup wangnya untuk menjaga aset yang supaya nilainya sentiasa naik. Kita tahu lah macam kita beli rumah kah, kita beli bangunan kah apa, nilainya akan naik dari semasa ke semasa. Jadi bermakna kata wang yang kita gunakan untuk tujuan pembangunan tu nya akan tetap berkembang dan sebagainya. Dan hasil daripada sewa saja dapat kami orang agih juga untuk membiayai program-program atau aktiviti-aktiviti bantuan-bantuan kita yang sedia ada. Jadi dalam kes kita tu, kita melihat bahawa Baitul Mal tu nya si ada peruntukan wang daripada kerajaan. Nya berharaplah daripada sumbangan masyarakat.
duit zakat akan tetap kita agihkan kepada asnaf yang mengikut kehendak hukum. Duit sedekah wang, duit donation, duit yang kita perolehi melalui kutipan Baitul Mal secara lain daripada zakat tadi, telah kita gunakan untuk memastikan bahawa ianya ada pemilikan. Dan pemilikan tu tadi adalah kita maunya yang yang macam kata kami, kita ada berisi rumah yang dapat disewa lah. Jadi hasil sewanya akan kita gunakan untuk pelbagai perkara yang boleh berkembang. Jadi antaranya rezeki kita ialah kita telah dapat membina kompleks Islam Sarawak, antaranya di Kuching, di Sibo dan di Miri. Alhamdulillah juga kita telah mendapat kerjasama daripada kerajaan. Macam kita lihat kompleks kita situ jauh lah, disewa dari kerajaan. Jadi kita akan dapat hasil sewa daripada pihak kerajaan negeri lah yang menyewa lah. Dan ada juga kita mendapat melalui pembelian kedai-kedai yang kita dapat sewa, dapat kita nolong orang kita dapat nyewa di bangunan kita, pada masa sama orang dapat berdagang. Seperti Majma Mall kami orang. Majma Mall, orang kita dapat berdagang di sana, dapat cari rezeki di sana dan sebagainya. Dan jadinya pun dapat bayar sewa kami orang. Jadi ya, saya maksudkan tadi, aset yang produktif tu ia akan mengarahkan kita untuk mempunyai satu pemilikan yang akan jangka panjang. Jadi dunia hari selain daripada kita dapat zakat, selain dapat kita dapat sedekah, derma dan sebagainya, kita dapat juga menjana hasil daripada sewa yang boleh memberi kesan jangka panjang yang baik kepada organisasi. Jadi oleh sebab itulah dalam kita berusaha untuk mendirikan pembangunan hartanah tu, kami orang sebarangan. Kami kena pastikan bahawa ianya perlu ada penyewa. Dan kedua, hasilnya boleh dikatakan dapat mampu kita menyelenggarakan bangunan-bangunan ya. Dan lebihannya akan menjadi satu penjimatan untuk kita yang boleh pada masa akan datang untuk kita memiliki harta-harta baru lagi dan sebagainya. Dan selain daripada ya, kita dapat mengagihkan juga kepada mereka-mereka yang mahu melalui program dan aktiviti-aktiviti kita. Jadi insya-Allah pada tahun tu kita tengah membangun lagi di Kompleks Islam di Seri Aman, dan mana-mana projek-projek lain yang kita yakin dan percaya akan memberi pulangan yang baik. Dan semuanya lah akan dikaji dari segi viability sebelum kita melaksanakan. Jadi sebab itulah penglibatan kita dalam pembangunan hartanah tu, satunya adalah ada peruntukan undang-undangnya di dalam Ordinans Majlis Islam, dan kedua ialah kita nak pastikan pemilikan umat Islam. Semua kita jadi pemegang saham dalam Baitul Mal lah, kerana siapa-siapa yang memerlukan nanti dan akan dapat sekiranya memenuhi syarat-syarat bantuan dan sebagainya. Dan insya-Allah sama-sama kita berdoa pembangunan hartanah tu adalah satu pemilikan jangka panjang yang dapat menjana hasil dan kekuatan serta imej kita orang Islam itu sendiri. Ya. Ya, ada sedikit berkenaan dengan pembangunan hartanah di bawah tabung Baitul Mal Sarawak, dan boleh dikongsikan berkenaan dengan keyakinan kepada masyarakat tu, Datuk, untuk meyakinkan bahawa tabung Baitul Mal Sarawak tu menjadi kepada kekuatan kepada masyarakat Islam itu sendiri, Datuk. Boleh Datuk kongsikan? Okey, dalam usaha kita untuk memastikan masyarakat Islam terus memberi sokongan, terus memberi bayaran zakat dan sebagainya, faham melalui sokongan, berkat doa dan sebagainya, saya melihat cara kami ialah kami perlu sebagai sebuah agensi Islam tu, kita kena menunjukkan bahawa prosedur kita, proses kita teratur. Kita ngikut tadi dalam erti kata kita ada ISO-nya. ISO kami bukan ISO konvensional aja, kita ada ISO Islamik. ISO Islamik, the one and only organisasi Islam yang menggunakan ISO Islamik. Selain daripada nak orang putih ada, kita ada nak Islamik juga. Dan pada masa tu pun kami tengah mengubal pakai cara entry bribery management system, iaitu ISO pada peringkat untuk menyegah rasuah dan sebagainya. Jadi kawalan dan aspek-aspek prosedurnya begitu ketat sekali. Dan kita sebenarnya dalam tahun 2012 lagi dah ada ikrar integriti dengan pihak Suruhanjaya
Pesuruhjaya Rasuah Malaysia, SPRM. Dan kita juga ada OACP Plan Anti Rasuah Organisasi pada tahun 2020. Jadi semua tu langkah-langkah kita nak madah bahawa ibu tak bingung. Kami orang semua ada kawalan-kawalan yang teratur supaya kita sentiasa dapat orang lebih confident, yakin nak nyerah duitnya untuk membayar zakat dan sebagainya. Dan kita selain daripada kita ada pasarana digital kita yang terus ditambah baik dan ditingkatkan pencapaiannya supaya pelanggan sentiasa berpuas hati tengah malam pun boleh bayar zakat. Tengah malam pun boleh memohon sebab dia asyik payah nunggu office hours, weekend ke apa. Sebab cara online tu dia ada office hours, dia ada cuti dan sebagainya. Jadi inilah pendekatan yang kita nak pastikan uangnya. Dan kita mempunyai pasarana kita melalui portal Baitul Mal kami, mobile apps kami, tabung Baitul Mal Sarawak tu. Pada masa tu Android ajak lah. Apps Jejak Asnaf Bersih 3 di mana kita nak ngajak masyarakat kita daripada kita gagal nak viral ke apa, tolong kami orang. Kita download apps bila kita lihat ada orang susah, ambil gambar, ambil dan ada soalan soalan yang perlu kita isi apa semua. Barang yang akan dihantar kami, menurutnya benar-benar layak, kami tu tolong. Apps saya dapat menjawapan untuk layak atau si dan sebagainya. So, inilah cara kita yang kita mau supaya orang yakin dengan organisasi kita. Dan kita juga ada melalui pelbagai bank untuk orang bayar zakat. Kita ada akaun di banknya, ada menu untuk bayar zakat. Bayarlah, kita akan pergi ke Baitul Mal juga cara online banking. Dan selainnya kita ada media sosial melalui Facebook, Instagram yang boleh kita nak tahu apa yang berlaku di Baitul Mal, apakah aktiviti dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari segi aspek aplikasi Jejak Asnaf tadi, kita nak mengajak engagement dengan masyarakat tu supaya dadnya terlibat bersama nolong kami orang. Kita nak orang susah, gunakan apps ambil gambar apa yang kami nyatakan, bukan ajak kita melapor, kita mengenal pasti dan kita juga dapat menyiasat orangnya. Jadi ini bererti bahawa kita saling memerlu, saling menolong dan saling bertanggungjawab berhubung orang-orang yang susah. Jadi oleh sebab itulah pada pandangan saya lah dengan adanya pendekatan secara kualiti tadi, inisiatif kualiti, pendekatan secara ada pelan anti rasuah tadi, dan kita juga ada pendekatan melalui apps yang tertentu secara digital dan sebagainya. Dan semuanya ini orang akan dapat merasakan bahawa aku bingung, aku nak tahu sini bantuan tu, aku dapat masuk dalam website danya. Aku ingin nak tahu sini orang pernah bantu setiap hari apa yang berlaku, boleh lihat Facebook danya, boleh lihat Instagram danya. Selain daripada aku nak nolong orang susah, aku ada apps Jejak Asnaf tadi. Aku nak minta bantuan, ada dalam portal Baitul Mal kami. Aku nak bayar zakat, ada dalam portal Baitul Mal kami. Jadi inilah satu pendekatan pada pandangan saya adalah cara kita untuk menimbul keyakinan. Yang lebih telus, lebih mudah dan meyakinkan. Ya, ada sedikit berkenaan dengan kita pun keyakinan terhadap tabung Baitul Mal Sarawak. Ia telah dikongsikan oleh yang berbahagia Dato' Haji Abang Muhammad Shibli bin Haji Abang Muhammad Naidi, iaitu Pengurus Besar Tabung Baitul Mal Sarawak. Dan kita nak tahu juga lah berkenaan dengan perancangan tabung Baitul Mal Sarawak di masa hadapan yang boleh Dato' kongsikan kepada pendengar semua yang ingin tahu perancangan TBS masa akan datang, insyaAllah. Terima kasih DJ Hafiz. Sebenarnya apabila kita membuat penyusunan semula Baitul Mal itu dalam tahun 1999, saya telah diamanahkan untuk bagaimana memastikan organisasi ini akan tetap berkembang, maju dan dapat memberi bantuan yang berkesan untuk masyarakat kita. Saya pada masa tersebut telah membuat satu plan strategi korporat kita untuk tahun 99 untuk 10 tahun yang pertamanya, dan alhamdulillah kita telah berjaya mencapai hasrat kita. Dan seterusnya saya telah membuat lagi Baitul Mal maju ke hadapan dalam plan 2018 tercapai. Dan sekarang pun kita dah ada satu plan yang agak jauh lagi lah, Baitul Mal maju ke hadapan dalam tahun 2030. Jadi semuanya ini
bertujuan untuk memastikan bahawa organisasi ini mempunyai hala tujunya, mempunyai kawalannya, mulai fokusnya, supaya apa yang kita lakukan, apa yang telah kita gariskan itu, apa yang kita rancangkan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dan perubahan. Jadi apa yang penting, walaupun ada orang menyatakan bagaimana waktu pandemik ini, adakah kita terpalit dan sebagainya, itu memang kita tidak dapat nafikan. Walaupun kita sudah ada perancangan untuk tahun 2030. Namun dalam 4 sektor yang kita beri berkhususan untuk kita berdepan dengan tahun 2030, kita memang meletakkan health care atau kesihatan, betul-betul kesihatan ini menjadi keutamaan kita. Benar juga, kita telah design this strategi lebih dalam tahun 2018 atau 2019. Kita dah design strategi ini, yang kita terkejut juga bila kita masuk ke era pandemik. Kita macam Allah izinkan, Allah bagi ilham bahawa kita bersedia dengan menggunakan kekuatan peruntukan kita. Dalam 10 tahun pertama, apa yang telah kita lakukan daripada 99 hingga 2018 ya, 2017, kita menyediakan satu pendekatan yang kita panggil bagaimana kita menyusun semula operasi kita, menyusun semula pengurusan kita, menyusun semula pendekatan kita, dan ia berjaya. Telah memastikan sistem zakat secara menyeluruh ini bergerak dengan baik. Dan 10 tahun kedua, dalam tahun 2018, kita target 2018 kita mencapai satu kedudukan, kita telah dapat memastikan bahawa dana-dana yang telah kita aturkan itu telah berjaya dapat memberi kita satu pemilikan melalui projek-projek tanah kita dan juga bantuan-bantuan kita kepada masyarakat dan sebagainya. Dan yang untuk 2030 ini, dengan adanya kekuatan daripada dana yang telah kita bangunkan tadi atau kita majukan tadi, kita memberi fokus kepada 4 area utama, iaitu dari segi kesihatan, dari segi pendidikan, dari segi ekonomi dan dari segi food. Food di sini maksud kita ialah kita nak lihat bahawa orang kita nanti ada tempat bergantung sekiranya berlaku keperluan untuk mendapat makanan asasi dan sebagainya. Jadi apa yang dapat saya nyatakan di sini bahawa perjalanan Baitul Mal ini untuk beberapa tahun seterusnya telah kita rangka in such a way that aspek kesihatan, aspek ekonomi, aspek education, aspek food itu dirangkumkan kita sebagai keperluan manusia pada akan datang. Jadi keperluan-keperluan inilah yang akan diaturkan kami melalui program dan aktiviti-aktiviti yang saya nyatakan lebih awal tadi. Jadi cara beginilah kita dapat memastikan bahawa Baitul Mal ini terus relevan dalam apa keadaan sekalipun. Of course, walaupun kita merancang, Allah menentukan, namun kita tidak boleh bingung atau khawatir. Tapi yang penting kita dapat melihat hala tuju organisasi ini akan pergi ke mana dan apakah areas of concern yang perlu kita atasi, yang perlu kita atur supaya strategi kita sentiasa sesuai dengan keperluan zaman, dan akhirnya kita akan dapat memberi manfaat kembali kepada umat yang memerlukan, umat yang terkesan, dan umat yang perlu kita bangunkan bersama supaya kemajuan dan pembangunan ummah akan sentiasa terpelihara. Jadi beberapa pendekatan-pendekatan ini insya-Allah sama-sama kita berdoa. Yang pentingnya umat Islam terus memberi sokongan, terus membayar zakat bagi yang telah memenuhi syaratnya, dan bagi yang layak untuk mendapat bantuan dan sebagainya, layarilah portal kami, datanglah ke pejabat, nyatakan keperluan dan sebagainya. InsyaAllah kalau tepat kepada syaratnya, kalau tepat kepada dasar-dasar yang telah kami sediakan, InsyaAllah kita akan dapat menyemai rasa pemilikan Baitul Mal ini untuk masa depan yang cukup cerah dan jelas. Ya, ada sedikit berkenaan dengan perancangan tabung Baitul Mal Sarawak, dan kita doakan mudah-mudahan segala perancangan yang telah dinyatakan oleh Yang Berbahagia Datuk dapat dilaksanakan dengan sehabis baik yang mungkin, insya-Allah. Jadi sedikit untuk akhir pertemuan berbicara agensi Islam kita, Datuk, harapan kita kepada Baitul Mal, Datuk,
untuk menjadi sebuah organisasi yang mantap lagi, Datuk. Silakan. Saya melihat beginilah. Sebuah organisasi yang pentingnya ada ada 3 lah. Yang pertama ialah masyarakat kita sebagai pemilik Baitul Mal ini. Masyarakat kita sama-sama menunaikan tanggungjawab kita. Kalau kita layak membayar zakat, kita bayar. Kita layak untuk mendema, kita mendema. Kalau kita layak berwakaf, kita berwakaf. Dan kalau kita merasakan bahawa kita layak untuk mendapat bantuan memenuhi syarat-syarat, datang dapatkan bantuan. Dan kedua ialah kami selaku mereka yang diamanahkan, kami perlu cekal, tabah dan terus memajukan diri supaya dapat memberi perkhidmatan yang baik kepada masyarakat as whole. Dan of course yang ketiga ialah kita berharap persekitaran hidup dunia kita ini sentiasa dalam keadaan yang kita dapat bersedia, seperti macam era pandemik dan sebagainya, suatu yang uncertain dan sebagainya. Kita berharap persekitaran lebih memihak kepada kemajuan kita. InsyaAllah kita akan terus bergerak ke hadapan dan terus dapat menjalankan amanah dan tanggungjawab yang telah ditetapkan. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Haji Abang Muhammad Shibli bin Haji Abang Muhammad Naidi, Pengurus Besar Tabung Baitul Mal Sarawak, di atas penerangan yang begitu menarik berkenaan dengan Tabung Baitul Mal Sarawak. Dan insya-Allah sama-sama kita doakan mudah-mudahan Tabung Baitul Mal Sarawak ini terus diterajui dan terus berkembang di bersada, khususnya di negeri Sarawak itu sendiri. Terima kasih yang berbahagia Datuk kerana meluangkan masa bersama-sama dengan IRIS, Internet Radio Islamik Sarawak.